Okey, untuk video kali ini kita akan tengok faktor yang ketiga, iaitu faktor jenis elektrod. Okey, ni adalah faktor yang ketiga. So kita tengok jenis logam yang digunakan sebagai anode. Okey, dia punya elektrod bila sama dengan jenis ion logam yang terdapat dalam larutan elektrolit tu, maka anode akan melarut membentuk ion logam. So contohnya di sini, okey, kita guna elektrod kuprum. So larutan ataupun ion yang terhasil dalam elektrolit itu kita ada ion kuprum dan ion sulfat. Okey, jadi anode tu dia akan melarut. Okey, elektrod anode tu dia akan melarut. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Okey, pada katod pula, atom-atom logam tersebut akan terenap. Terenap ni maksudnya dia akan melekat ion tu tadi. Maksudnya ion yang kita tukar tadi tu, ion kuprum tadi tu dia akan tukar dan akan terenap. Maksudnya elektrod katod tu dia akan jadi tebal. Yang tu awak kena tahu. Okey. So kita saya terangkan kat sini So kita guna elektrod kuprum dan larutan kuprum 2 sulfat. So kita senaraikan dulu. Sekejap ya, saya nak padam dulu sebab nanti tak nampak. Okey. So kita senaraikan dulu ion-ion yang terlibat. So dalam kita tahu ada air. Bila disebut larutan, so kita akan ada air. So dalam air kita ada ion hidrogen H+, dan kita ada ion hidroksida. Okey, OH-. Okey, seterusnya dalam larutan tu kita ada ion kuprum. Okey, kuprum 2. Okey, ataupun Cu2+. Okey. Kemudian ion yang keempat adalah ion sulfat. So SO4 2-. Alright, so kita akan senaraikan ion-ion yang akan pergi pada anode dan ion yang akan pergi pada katod macam biasa. So ini adalah terminal elektrod positif, kita panggil dia anode. So anion yang akan melekat pada anode. Okey, apa anionnya? Kita tengok anion bercas negatif. So kita akan ambil ion-ion yang bercas negatif. So senaraikan kat sini. So kita ada ion hidroksida. Okey. Seterusnya kita ada ion sulfat. Okey, sulfat. Kemudian pada elektrod negatif, iaitu katod. Sorry, saya pakai warna lain Okey. Elektrod negatif iaitu katod. Kita tahu kat sini yang akan pergi pada katod adalah ion positif kation. Okey, so ion yang pergi sini adalah yang positif lah, ion hidrogen dan kuprum. Okey, ion hidrogen. Yang kedua adalah ion kuprum. So macam biasalah, yang akan dinyahcas adalah ion-ion yang berada di bawah siri elektrokimia. So kita tengok antara ion hidroksida. Okey, ni adalah anion. Okey, anion adalah yang bercas negatif. So ini adalah cation yang bercas positif. So yang antara ion hidroksida dan ion sulfat, ion hidroksida yang akan dipilih untuk dinyahcas. Betul tak? Tengok siri elektrokimia, anion hidroksida dan sulfat. So dia berada di bawah. Jadi hidroksida ion akan dinyahcas. Okey. Betul So ion hidroksida akan dinyahcas di anode. Manakala di katod antara ion hidrogen dan ion kuprum, apa yang akan dinyahcas? Okey, kita tengok sini. Ion kuprum dan ion hidrogen. So ion kuprum yang akan dinyahcas. Okey, tengok sini. Okay, kita akan pilih ion
kuprum yang akan dinyah-cas. Alright. So, dia kata ini adalah faktor jenis elektrod kan? Kenapa saya kata di anode, okey, elektrod ni, kita guna elektrod kuprum. So, ion yang ada dalam ni pun ada ion kuprum. Okey. So, yang ni dia akan jadi rongak tau. Okey. Anode tu dia akan jadi rongak. Anode ni dia akan jadi rongak. Dia akan jadi rongak. Kenapa? Sebab tengok sini sebab ion logam, sorry. Kenapa dia jadi rongak? Sebab tengok atom logam ni, okey, atom logam pada elektrod tadi tu dia akan tukar kepada ion. Okey, dia akan tukar kepada ion. Jadi ni atom logam tadi, okey, logam apa kita pakai pada elektrod tu adalah logam kuprum. Okey, logam kuprum, elektrod logam kuprum. So, ini adalah pada elektrod. Okey. So, dia akan tukar kepada ion kuprum. Faham? Okey. So, ni ada dalam elektrolit. So, dia akan lepaskan ion kuprum. Okey, logam kuprum ni dia akan lepaskan ion kuprum masuk ke dalam elektrolit. Jadi, dalam ni penuh dengan ion-ion kuprum. So, bila ion-ion kuprum ni berlebihan, okey, termasuk dengan ion-ion kuprum yang ada dalam larutan asal, okey, apa yang berlaku? Elektrod katot dia akan tarik semua ion-ion kuprum yang berlebihan tadi. So, bila dia tarik, okey, ion-ion kuprum, sekejap ya. So, bila dia tarik, okey, ini berlaku di anode. Okey, ini berlaku di katot. So, katot dia akan tarik ion kuprum. Okey, ion kuprum yang ada dalam elektrolit. So, bila dia tarik ion kuprum tadi, okey, ion kuprum yang ada dalam elektrolit, okey, dia akan tukar kepada logam kuprum. Sebab dah terlalu banyak ion kuprum dalam tu kan. Yang ion kuprum yang asal dalam larutan ni pun dah banyak. So, yang anode ni dia nyah-caskan. Dia keluarkan logam kuprum tu menjadi ion kuprum. So, dia makin banyak ion kuprum dalam tu. Jadi, dia tak nak membazir kan. So, katot ni memang dia punya nature dia bercas negatif. Jadi, dia akan tarik ion-ion positif tu. Okey, so bila dia tarik, okey, dia tarik ion-ion kuprum pada dalam elektrolit, so dia akan jadi tebal. Dia akan jadi tebal. Jadi kat sini dia akan jadi tebal tau. Elektrod ni akan jadi tebal. Penuh dengan logam kuprum. Tapi dalam masa yang sama, anode dia akan makin nipis. Faham Okey. So, anode dia akan menipis sebab dia keluarkan. Okey, dia buang. Kenapa anode ni menipis? Sebab anode ni dia buang logam kuprum. Okey, so dia buang logam kuprum. Faham? Okey, kalau katot dia makin menebal. Sebab apa? Sebab dia tarik ion-ion kuprum yang ada dalam elektrolit. Faham Okey, so tu adalah faktor elektrod. Faktor yang ketiga. So, kita tengok dia punya rumusan. Okey, pemerhatian apa yang kita perhatikan, elektrod kuprum dia akan terlarut ataupun menipis. Okey, so dia akan hasilkan ion kuprum yang penuh dalam elektrolit. Okey, so elektrod katot pula, okey, kuprum tu akan jadi menebal. Okey, so kenapa? Sebab ion-ion kuprum yang ada dalam elektrolit tu dia dah tarik semua, so dia akan tukar kepada logam kuprum. So, itu sahaja untuk faktor yang ketiga.